عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban ya syafi ya syafi ya syafi anta syafi ya syafi ya syafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana tim TV Herba terus bermusafir dan mengembara di seluruh Malaysia, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita berada di negeri Selangor Darul Ihsan. Kita berada di Shah Alam, Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan, kita teruskan pengembaraan di dalam program Kembara Ilmu, dan kita harapkan tuan-tuan dan puan terus menjadi penonton setia di dalam program Kembara Ilmu di TV Herba yang disiarkan pada setiap hari di Facebook Tuan Haji Ismail HBU. Jadi insya-Allah mari kita lihat keindahan alam semula jadi ciptaan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kepada tuan-tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian yang terus setia menonton TV Herba yang disiarkan di Facebook Tuan Haji Ismail HBA pada setiap hari. Dan alhamdulillah, Kembara Ilmu hari ini kita berada di mana? Kita berada di Taman Tasik Shah Alam. Masya-Allah, sangat cantik tempat ini dan sangat mendamaikan. Subhanallah ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sebelum kita mengundang dan menjemput tetamu istimewa kita pada hari ini, seorang pemimpin yang hebat di negeri Selangor Darul Ihsan ya. Terlebih dahulu, seperti biasa, apa yang anda perlu buat, anda harus menjadi follower kepada Facebook Tuan Haji Ismail HBA. Untuk kita capai follower Tuan Haji ini sebanyak 100,000 orang. Sangat mudah, tekan saja button follower dan button ikuti. Seterusnya anda tekan button share untuk kita kongsikan video dan perbincangan kita pada setiap hari ini, supaya lebih ramai orang mendapat ilmu dan pengalaman bersama dengan pemimpin-pemimpin HBA. Yang seterusnya, seperti biasa juga, anda tekan button like ya, dan tekan button love. Tanda cinta dan sayang kita kepada perjuangan produk halal, tanggungjawab bersama, dan perjuangan memartabatkan Tibun Nabawi. Alhamdulillah. Jadi adakah anda telah bersedia? Mari kita mengenalkan kepada anda semua tetamu istimewa kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi alhamdulillah, hari ini kita berada di Taman Tasik Shah Alam. Satu tempat yang agak nostalgik bagi saya. Masya-Allah. Tapi sebelum tu, sebelum meneruskan kita punya siaran ni, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada murabbi kita, Tuan Guru Tuan Tabib Haji Ismail Haji Ahmad,
atas peluang yang diberikan, Alhamdulillah. juga ilmu-ilmu yang telah dicurahkan selama ini yang menyebabkan kita boleh hiduplah sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Rahaizan Nur, pengarah TV Herba, dan juga kru yang sanggup datang daripada jauh untuk melaksanakan program pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi selamat datang. Ya, masih lagi kita tak kenal siapa namanya tetamu kita ni. Silakan. Nama saya Fauzan bin Hashim, PJS Fauzan bin Hashim, berusia 52 tahun. Alhamdulillah. Telah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak yang masih hidup, seorang dah meninggal. Alhamdulillah. Tinggal lagi 5. Berapa lelaki, berapa perempuan? 3 lelaki, 2 perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya dulu saya buka RHM Kelang, Ya. di Kelang Central. Sekarang saya buka pusat agensi, Alhamdulillah. baru beroperasi 2 bulan Masya dekat Pekan Meru Kelang. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang berdekatan boleh datang menjenguklah dekat situ untuk mendapatkan produk dan juga rawatan-rawatan, ataupun juga kita punya produk frozen food Pak Haji juga ada dijual kat situ. Oh, masya-Allah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita hari ini bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Tuan Haji Fauzan, ya, salah seorang PJS, pemimpin yang ada di negeri Selangor Darul Ihsan. Penonton nak tahu ni Tuan Haji, berapa lama dah bersama dengan HPU? Silakan. Okey, kalau dikira secara kasar lebih kurang 11 tahun. So bermula daripada tahun 2009. Pada masa itu saya tidak diperkenalkan kepada HPA oleh siapa-siapa, tapi pada masa itu saya masih bekerja dan saya mengalami masalah dengan ginjal saya. Ginjal kotor. Masa bekerja dulu tiap-tiap tahun dia ada buat executive Medical screening, check-up. medical check up tu. Ya. Dan tiap-tiap kali nak buat medical check up, saya sangat risau sebab bacaan asid urik saya tinggi, dia Masya punya bacaan kreatinin juga tinggi, masalah ginjal lah. Dan keinginan untuk air batu pada waktu itu sangat tinggi. Tak kira waktu malam, saya bangun pun nak buka peti ais. Pagi-pagi sarapan pun nak minum ais dan sebagainya. Jadi apabila 1 tahun tu nak buat medical check up, saya dah risau, saya terpaksa cari-cari ubat-ubatan. Ya, ya. Saya tak kenal lagi HPA pada waktu itu. Ya. Saya membeli ubat-ubat daripada pasar malam dan sebagainya. Allah, Allah. Untuk nak jaga kita punya ni supaya result medical check up itu baiklah untuk Ya, ni. Jadi sampai satu tahap apabila dibuat medical check up, dibuat urine test, dia punya air kencing yang keluar tu berwarna biru. Allah, Sampai orang yang cek tu dia pun bertanya-tanya, ni apa benda ni? Saya kata memang air kencing saya cakap. Tapi kalau macam ini tak boleh buat lah. Mungkin makan ubat. Baru saya mengaku. Padahal dia suruh puasa malam tu. Masya-Allah. Tapi bila saya makan ubat, air kencing saya tu keluar warna biru. Dan keesokan harinya baru terpaksa ambil urine lagi sekali lah. Untuk dites. So bagaimana boleh bertemu dengan HPA tu? Jadi saya mula-mula sekali saya cuba semak dengan kawan-kawan lah. Saya pun tak kenal lagi. Satu hari saya berjalan-jalan dekat komplek PKNS, berdekatan dengan Tasik ni juga. Masya-Allah. Dekat situ ada stokis yang buka stall dekat tengah tu. Dia jual ubat-ubatan HPA ni. Kopi radik, herba tujuh angin, malik dan sebagainya. Jadi saya bertanya berkenaan dengan ubatan yang agak sesuai dengan masalah ginjal saya lah. Jadi dia bagi tahu cuba malik. Jadi sejak daripada itu saya mengamalkan malik. Saya beli dengan harga waktu itu kalau tak silap saya RM21, 90 sen kalau tak silap. Tapi saya masuk ahli lah. Sebab bila masuk Tahun ahli berapa harga tu? dia jadi murah. 2009. Oh, 2009. 2009. Masya-Allah. Okey. Jadi selepas daripada pengamalan gitu, jadi alhamdulillah sampai sekarang saya keinginan untuk air batu tu memang agak kurang. Jadi alhamdulillah saya diketemukan dengan suatu ubatan, suatu racikan yang sangat terbaik, dan sejak daripada itu saya terus mengamalkan. Dan sampai suatu hari apabila malik tu telah habis, saya pergi dekat komplek PKNS pun tak ada pada waktu itu. Jadi Allah ketemukan saya, rupanya dia ada cawangan kelang
Dekat tengah jalan di atas tempat kerja saya, nak balik ke rumah tu, saya lalu dekat Cawangan Kelang, SPA Cawangan Kelang. Dan dekat situ, saya beli dekat situ dan tengok banyak signboard dengan banyak notice board dekat situ. Jadi dengan mengamalkan Malik inilah ada perubahan pada Alhamdulillah, tubuh badan Alhamdulillah. Haji Fauzan. Keinginan untuk air batu tu boleh dikatakan hampir hilang lah. Hilang. Okey tuan-tuan, alhamdulillah kita dah berkenalan dengan Tuan Haji Fauzan, seorang PJS di negeri Selangor Darul Ihsan. Jadi kita rehat sebentar dan kita akan bersama lagi dengan tetamu kita insya-Allah selepas ini. Bertemu anda. Alhamdulillah, terima kasih pada anda semua yang terus menonton TV Herba di dalam program Kembar Ilmu, dan kepada mereka yang baru menonton siaran ini, siaran ini disiarkan di Facebook Tuan Haji Ismail HPA dan kita berada di Shah Alam, Masya Allah, di Taman Tasik Shah Alam, Selangor Darul Ihsan. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, PJS Tuan Haji Fauzan, dan hari ini kita nak berbual dengan Tuan Haji Fauzan tentang tajuk yang sangat penting untuk anda tonton, syak cartilage, kehebatan syak cartilage, ya. Kehebatan syak cartilage. Jadi untuk permulaannya dipersilakan Tuan Haji terangkan kepada penonton kehebatan syak cartilage ini. Alhamdulillah. Syak cartilage daripada nama dia, bahan daripada tulang rawan ikan hiu dicampur dengan terung pipit ataupun bahasa saintifiknya right body recombobulus chitensis. Itu untuk tulang rawan ikan hiu, dan juga fructus solanum tribulatum. Jadi komposisi daripada dua bahan ini membentuk syak cartilage, suatu bahan yang sungguh hebat, sungguh dahsyat. Dia punya kesan dia yang telah terbukti sejak berapa lama saya melakukan perawatan ni. Masya Allah. Dapat beberapa testimoni yang mengambil masa yang cukup singkat untuk sembuh dengan izin Allah. Jadi mungkin para penonton nak tahu ni, bila kita bercakap kehebatan syak cartilage ini, apakah di antara kehebatan syak cartilage ini? Silakan. Di antara kehebatan yang paling ketara sekali, dia adalah anti racun. Masya Allah. Dia boleh menetralkan segala racun-racun yang ada di dalam badan. Ya, Masya Allah. Juga dia boleh menghilangkan heavy metal, logam berat. Logam berat yang melibatkan banyak masalah, gangguan halusinasi dan sebagainya. Banyak disebabkan oleh gangguan heavy metal dalam badan. Kemudian selain daripada itu, dia adalah anti kanser terbaik. Masya Dia kata Allah. anti kanser ni maknanya dia bukan satu jenis kanser. Untuk semua jenis kanser, termasuk tumor, fibroid, breast cancer, Subhanallah. dan sebagainya lah. Masya Allah. Dan juga segala penyakit-penyakit yang berakhir di hujungnya dengan IS tu, arthritis, osteoporosis, Masya Allah. tuberkulosis, dan seumpamanya. Oh, ini di antara kehebatan syak cartilage. Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, anda kena tonton sampai habis ni. Ini satu tajuk yang sangat penting, kehebatan syak cartilage. Teruskan, Tuan Haji. Okey, kalau secara kasarnya ubatan kanser, contohnya kajian telah dibuat di sebuah hospital di Mexico daripada 8 kes pesakit kanser yang telah menjalani rawatan moden dan didapati tiada harapan lagi untuk sembuh. Apabila diberikan ubatan daripada rawan ikan hiu ni, didapati 5 orang daripada 8 pesakit itu sembuh 100%. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian lagi 2 orang tu sembuh hampir 80%. Subhanallah. Cuma 1 orang saja yang tidak berlaku apa-apa perubahan. Subhanallah. Jadi menunjukkan daripada 8 kes, 7 kes sembuh. Jadi ini menunjukkan ini suatu yang hebat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipertemukan kepada tuan guru kita, Tuan Guru Haji Ismail Haji Ahmad. Jadi kalau ada masalah yang sangkut paut dengan kanser ini, jangan tinggalkan, pesan jangan tinggalkan syak cartilage ini. Dia adalah salah satu bahan yang sangat-sangat membantu, insya-Allah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita hari ini berbincang dengan PJS Tuan Haji Fauzan tentang kehebatan syak cartilage. Subhanallah tuan-tuan dan puan, ini di antara
anugerah Allah yang Allah jadikan ikan hiu, ya. Kita gunakan rawan ikan hiu atau shark cartilage. Subhanallah. Jadi penonton nak tahu lagi Tuan Haji, apa lagi di antara kelebihan shark cartilage ini, kehebatannya? Silakan. Okey, saya boleh ringkaskan di sini. Kebiasaan boleh dikatakan hampir ke semua penyakit kanser disebabkan oleh masalah asidosis di dalam tubuh badan. Insya-Allah. Jadi shark cartilage ni salah satu cara dia bekerja adalah dengan menetralkan asid-asid yang ada di dalam badan. Masya Jadi Allah. apabila asid tu dah hilang, maka segala kesembuhan itu akan berlaku dengan izin Allah. Masya-Allah. Apabila berlaku asidosis, dia akan berlaku inflammation di peradangan. Peradangan tu dia akan bengkak, kemudian jika tidak dirawat dengan cepat, dengan kaedah yang betul, dia lama kelamaan dia akan menjadi keras dan pada masa itu dia akan bertindak ganas. Itu dia jadi kanser. Dan penemuan daripada seorang bekas doktor, dia kata kemoterapi dan juga sebagainya bukanlah rawatan terbaik untuk kanser sebenarnya. Sebab punca tu tidak dibuang, tidak dikeluarkan. Jadi dalam kaedah perubatan jawi yang dibawa oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Ismail bin Haji Ahmad, kita merawat punca. Punca kepada masalah kanser itu adalah daripada asid. Jadi kita buang asid itu, maka semua masalah yang melibatkan asid, yang melibatkan peradangan dan sebagainya, insya-Allah boleh kita rawat. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berada di Taman Tasik Shah Alam bersama dengan PJS Tuan Haji Fauzan, salah seorang pemimpin HPA di Negeri Selangor Darul Ihsan. Kita sedang berbincang dan berbual tentang tajuk kehebatan shark cartilage. Subhanallah. Kita berehat sebentar dan bertemu anda selepas ini, insya-Allah. Di tangan saya ini rawan ikan hiu shark cartilage. Untuk pengetahuan anda, ikan hiu mempunyai rangka yang terdiri hanya daripada rawan. Sel shark cartilage plus adalah racikan dan formulasi istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Merawat kanser, cepat menyembuhkan luka luar dan dalam, merawat gastrik, merawat semua penyakit kulit, menghilangkan garis penuaan, anti pembukuan di dalam darah, merawat kaki dingin, antibiotik alami, membekalkan oksigen, merawat masalah mental. Alhamdulillah, telah banyak testimoni kesembuhan daripada penggunaan shark cartilage HPA biiznillah. Dapatkan shark cartilage plus keluaran HPA International. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita masih lagi berada di Taman Tasik Shah Alam, Selangor Darul Ihsan, dan tetamu kita hari ini adalah PJS Tuan Haji Fauzan. Lambai pada penonton kita. Okey. Ramai tetamu kita. Kawan semua. Ya. Okey, Daripada like tu, jangan Indonesia, lupa. ya. Okey, kepada bapa-bapa, ibu daripada Indonesia, selamat sore. Ya, Alhamdulillah, betul. Masya-Allah. Itu dia Tuan Haji Fauzan, ya. Orang lama HPA ni, masya-Allah, ya. Berapa tahun Tuan Haji dengan HPA? 11 tahun. 11 tahun, subhanallah. Jadi Tuan Haji, kehebatan shark cartilage ini, penonton nak tahu lagi. Silakan. Okey, kehebatan ni dibuktikan. Biasa kalau kita bercakap dalam perubatan Melayu, orang tak berapa nak terima. Tapi ni dekat negara maju, dekat Belgium, dekat US, sekarang ni diorang bagi benda ni sebagai suplemen kepada pesakit-pesakit kanser. Semua pesakit kanser dibekalkan dengan shark cartilage ni untuk menghentikan tumbesaran sel kanser tersebut. Itu bukti dia. Jadi subhanallah, Allah dah ketemukan dekat kita, dekat Tuan Haji. Antara lain dia boleh merawat masalah psoriasis. Psoriasis tu kalau kita tengok dalam kamus dewan, dia tulis sejenis penyakit kulit yang tidak diketahui puncanya dan tidak ada ubatnya. Masya-Allah. Jadi yang itu kita nak ubah perubatan jawi, perubatan yang dibawa oleh
SPA ini nak ubah, sebab dia bercanggah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu likul lidain dawa, bagi setiap penyakit itu ada ubat. Jadi apabila kita mampu untuk merawat masalah yang disebutkan umpama psoriasis tadi, insya-Allah kamus itu sendiri kita boleh tukar. Kamus dewan tu, istilah dalam kamus dewan tu kita boleh tukar. Juga untuk penyakit-penyakit lain seperti penyakit eczema. Eczema kebanyakan boleh kata hampir tidak dijumpai ubat dia. Biasa kalau pergi dekat hospital untuk ubatan olopati, dia bagi ubat krim, sapu lebih kurang 2-3 minggu. Kemudian sakit tu datang balik. Jadi beberapa pasien yang jumpa dengan kita ni, kita rawat, alhamdulillah ada yang telah diberi kesembuhan terus. Ada yang kes yang teruk psoriasis tu sampai apabila dia bangun daripada kerusi tu, dia punya habuk debu daripada kulit dia tu. Berterbangan dekat atas lantai punya kedai tu. Jadi insya-Allah sekarang ni masih dalam tempoh rawatan, bukan sekadar syak cartilage sajalah, kita bagi juga ubatan lain untuk mempercepatkan sebagai satu sinergi. Kemudian dia juga untuk boleh merawat untuk masalah arthritis. Arthritis ni kalau dekat hospital ataupun osteoporosis ni biasa doktor akan bagi susu untuk kuatkan tulang, kalsium. Jadi sebenarnya itu adalah gimmick semata-mata. Sebab susu ni dia Allah Ta'ala jadikan semua makhluk di atas muka bumi ni, dia menyusu tak lebih daripada 2 tahun. Dan Rasulullah SAW sendiri pun menyusu sampai 2 tahun saja. Lepas tu dah taklah, kecuali yang sekarang ni dia minum tapi daripada yang asli, susu fresh, susu kambing yang fresh tu. Tapi doktor bagi susu ni susu skim, susu formula. Dia susu ni sebab apa kita tak boleh menyusu lepas pada 2 tahun yang dekat luar ada buat iklan dan sebagainya. 3 tahun gunakan susu ni untuk tulang, yang ini 4 tahun untuk otak, DHA dan sebagainya, ini untuk gigi 6 tahun. Jadi sebenarnya saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk merenung sejenak. Sebab susu ni dia, sebab apa Allah Ta'ala jadikan sampai 2 tahun saja. Haiwan-haiwan apa semua ni menyusu sampai 2 tahun saja. Jadi Tuan Haji pun selalu duk bagi tahu dekat kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, sungguh tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan itu sia-sia. Makna itu semua menjadi asbab untuk kita mengkaji. Kenapa sampai 2 tahun? Kenapa dekat ubatan dekat luar selepas daripada 2 tahun dia bagi susu lagi? Orang yang dah tua, yang membongkok tu dia bagi susu. Memang dia buat iklan susu Enelin, ambil daripada model tu pun tak minum susu tu pun sebenarnya, tapi memang dia dah kuat dah. Jadi susu ni sebab apa? Sebab apabila lebih daripada 2 tahun kita dah makan benda yang bercampur-campur dengan pewarna, dengan pengawet dan sebagainya. Jadi selepas kita minum tu, tubuh kita tak boleh nak proses. Sebab jadi apa dia kelebihan pada syak itu sendiri? Kelebihan pada syak ni dia terus boleh meneutralkan asid. Dia boleh membuang asid dalam badan tu. Sebab susu kalau disimpan lama nanti dia basi. Bila dia basi dia akan jadi masam. Masam dia akan jadi asid. Asid ni dia akan menghakis kalsium-kalsium yang ada tulang tu, menyebabkan sakit tulang. Jadi pengambilan susu ni sebenarnya lebih kepada menambah derita yang ada, bukan nak menyembuhkan. Tapi dengan cara mengambilan syak ni kita terus keluarkan asid tu. Contoh dia orang yang tengah gastrik, yang tak boleh makan muntah menyebabkan keinginan untuk makan tu berkurang sebab dia takut, fobia dah makan muntah. Jadi untuk kes yang macam gini biasanya kita bancuhkan saja 2 biji syak cartilage, dibuka, masuk dalam air panas, buka kapsul ya, buka kapsulnya, kemudian diadukkan, dikacau, tunggu dia agak suam dan sejuk, bismillah, minum. InsyaAllah dalam masa setengah jam selepas kita makan dia boleh serap balik semua makanan yang kita ada tanpa muntah dan sebagainya. Masya-Allah. Jadi para penonton nak tahu pengalaman Tuan Haji selama 11 tahun dengan HPA ini, testimoni yang dilalui dan depan mata lihat sendiri testimoni penggunaan syak cartilage ini. Silakan. Masya-Allah. Alhamdulillah, untuk testimoninya saya bukan bercakap kosong sebenarnya, sebab benda ini berlaku melalui pengalaman saya sendiri daripada ilmu yang telah diberikan oleh tuan guru kita. Untuk semua kes kanser, kes peradangan ni kita gunakan syak cartilage. Jadi alhamdulillah, untuk contohnya sebagai tahu yang kali pertama saya jumpa pesakit, dia seorang imam,
dia letak jawatan. Sebab apa? Dia kencing tak lawas. Masya Allah. Dia sekejap-sekejap kencing. Jadi tak boleh jadi imam, dia berhenti. Kemudian bila dia jumpa saya pun tak sempat nak buat diagnose, kebetulan lepas isyak dia jumpa tu. Okey. Jadi saya cuma bagi dekat dia 2 biji syak katilis yang saya ada pada waktu itu. 2 biji kapsul. 2 biji kapsul saja. Saya suruh Okey. dia buka, kemudian dia bancuh, dan alhamdulillah datang besoknya dia kata dia kencing tu keluar lawas. Masya Allah. Lawas. Masya Dan Allah. sejak daripada itu dia jadi pengamal tegar lah kopi radik sekarang. Ya. Yang kes yang kedua, ada seorang ni dia baru bersara, 55 tahun. Dia konon dia lepas bersara ni nak menumpukan sepenuh perhatian pada ibadat, nak pergi Ya. masjid dan sebagainya. Masya Allah. Tapi Allah tak izinkan. Hari ni bersara, besok dia terlantar. Allah, Sebab Allah. Masya Allah. prostat, masalah prostat. 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 Allah. Jadi masalah prostat ni dia kena masuk tiub. Jadi kebetulan saya pun tak kenal dengan dia, tapi anak saudara dia tu pergi belajar sama-sama dengan saya lah. Dekat Istana Kelang tu kita belajar kelas bahasa Arab. Jadi dia tahu saya buat perawatan ni, dia tanya boleh rawat bapak saudara dia tak? InsyaAllah lah, tapi saya kena tengok dulu, saya kata. Ya. Jadi pada malam besoknya kita pergi dan kita syorkan, saya bagi sebotol syak katilis dekat dia. Ya. Saya suruh macam yang biasa-biasa kita buat, 2 biji kapsul buka. Kalau tak okey lagi, ambil lagi 2 biji. Masya Allah. Kalau tak okey lagi, ambil lagi 2 biji. Mana waktu itu saya suruh dia amalkan 6 biji satu hari, Masya 2 kali 3. Sambil tu saya buat reflect. Dan saya kata kalau tuan confident, besok dah boleh pergi hospital dan minta untuk buka. Dan alhamdulillah keesokan harinya tu dia Allah pergi dan buka. Ini bukan satu kes, banyak kes. Ada seorang lagi jemaah surau saya tu dah 2 minggu saya tak kelihatan. Masya Allah. Jadi tanya-tanya, rupanya dia tak boleh datang, masalah prostat juga. Masya Allah. Jadi pergi ke rumah dia dan dia pun tunjuk dekat saya, dia buka, dia tak malulah, dia tunjuk di tiub tu masuk macam mana, disimpul. Jadi kita boleh bayangkan kalau masuk benda yang kecil pun sangat sakit, masuk tiub yang besar tu wallahu alam lah macam mana sakitnya. Jadi maknanya dari segi testimoni ini adalah dari segi menyembuhkan prostat. Ya, Masya Allah. bukan prostat. Ya. Bukan memerlukan masa yang sangat panjang, 1 hari saja. Masya 1 Allah. hari. Subhanallah. Itu testimoni yang testimoni. tuan jumpa sendiri Ini lah. memang sendiri. Okay, Masya Kalau Allah. tak silap saya lebih daripada 5 kes Masya untuk kes Allah, prostat ni. Masya Allah. Tapi ada satu kita tambah dengan reflect. Sebab pengalaman saya buat reflect ni, terutama ada orang yang Reflexology. reflexology. Ya, ya. Ada yang melibatkan masalah kencing malam. Ni sampai umur darjah 4, darjah 5 ni duk kencing malam ni, bukan malam. Siang pun kalau tidur tu boleh kencing. Jadi dia minta nak buat bekam, nak buat urutan. Saya kata yang ni bukan bekam, bukan cara yang terbaik lah. Sebab pengalaman saya benda ni kita buat reflexology. Bila buat reflexology tu, kita boleh rasa dia punya bahagian ginjalnya dibawa ke bahagian salur dan juga ke pundi-pundi kencing tu, dia akan rasa berketul-ketul dekat situ. Dekat situ kita boleh rasa, tapi apabila ditekan kali pertama tu dia sakit, kita urut dengan cara yang betul lah, jangan terbalik. Jadi bila urut, lama-lama dia dah tak sakit. Tak sakit tu insya-Allah di situ dah ada, sebenarnya dah ada kesembuhan. Jadi Okey, mungkin ada lagi testimoni yang lain? Haji? testimoni yang lain, kita ada masalah gastrik juga. Gastrik. Masalah gastrik yang saya ceritakan di awal tadi. Makan muntah dan sebagainya. Maknanya Jadi, simptom pada gastrik itu. Simptom kepada gastrik tu, dia tak boleh lah sebab asid. Asid banyak dalam tubuh, angin pun dah ambil ruang dekat situ. Ya, jadi Tapi kita asalnya gunakan orang syak lain. katilis. Ya, syak Tunjukkan katilis, syak katilisnya. Okey, ini syak katilisnya. Okey, kita nak fokus pada kamera. Masya Allah. Subhanallah. Okey, Tuan Haji, teruskan. Okey, ni syak katilis. Yang paling terbaik kita guna daripada ikan hiu kemian lah. Ikan hiu kemian tu sekarang dia jadi hidupan yang dilindungi. Tak boleh dapat, dah susah nak dapat sikit. Jadi kalau kita dapat tu, itu rezeki kita lah. Jadi kalau ada Tuan Haji offer, ini memang syak katilis yang gunakan rawan daripada hiu kemian, tuan-tuan belilah, simpan satu buat spare dekat rumah untuk semua kes masalah emergency. Untuk demam pun kita boleh gunakan Demam ya? katilis ni. Subhanallah. Demam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Jadi kita telah mendengar bagaimana kehebatan syak katilis yang ada dalam HPA ini, rawan ikan hiu. Dan subhanallah, kita juga mendengar dari segi testimoni-testimoni yang sangat hebat, Masya Allah.
Jadi kita bertemu anda selepas ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersama dengan PJS Tuan Haji Fauzan. Kita berbincang tentang kehebatan syak katalis. Jadi untuk mungkin poin yang terakhir, kehebatan syak katalis ini, silakan. Okey, yang terakhir satu lagi nak bagi tahu, syak katalis ni juga boleh digunakan untuk masalah santau ataupun santet. Orang bagi berkenaan dengan santet. Tapi kalau ikut pengajian yang kita ikut bersama dengan Tuan Haji, masalah santet ni tak ada, sebenarnya bakteria. Bakteria makan dekat tempat yang terbuka, yang habuk banyak, kena dekat menu makanan, jadi dia akan jadi muntah darah. Jadi yang muntah darah ni setakat ini kita gunakan syak katalis cukup sekadar 2 ataupun 4 kapsul. Tuan Haji ada buat rawatan orang yang santau? Ada yang muntah darah. Tapi dia katanya santau. Tapi kita bagi tahulah, betulkan balik dia punya pemikiran tu. Santau ni sebenarnya tak ada pun. Dia tanya saya, rupanya dia seorang driver lori, singgah makan dekat tepi-tepi jalan, jadi kenalah. Jadi berapa biji dia makan, cara makan untuk perawatan begitu? Pada masa dulu saya cuma bagi 2 biji je. 2 biji tapi 3 kali sehari sampai okey. Dan juga syak katalis ni apabila kita makan, seseorang tu tanda berkesan dipanggil juga DOC, Direction of Cure ni. Badan akan jadi lemah sikit. Kadang-kadang dia cerit-berit. Tapi bukan semua. Tapi kebanyakan kalau dia nampak berkesan tu, dia akan cerit-berit. Cerit-berit ni dia akan buang lah. Bila cerit-berit dia akan berlaku sikit dehydration, badan akan jadi lemah. Yang tu kena banyak minum air, insya-Allah dia akan recover balik dalam masa yang sekejap saja, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, subhanallah, kita bersama dengan PJS Tuan Haji Fauzan yang berpengalaman dengan rawatan menggunakan syak katalis, dan beliau bertemu dengan banyak testimoni. Jadi masya-Allah Tuan Haji, untuk orang yang di Dengis Selangor nak tahu nombor handphone Tuan Haji, untuk mungkin Tuan Haji ada buat rawatan, masya-Allah ada rawatan Jadi nombor handphonenya Tuan Haji, silakan. Okey, untuk saya boleh dihubungi dekat Facebook, saya pun ada Tuan Haji Fauzan, yang tulis situ. Kemudian WhatsApp, telefon nombor samalah, 010 502 9709. Ulangi nombor telefonnya. 010 502 9709. Masya-Allah. Jadi beroperasi dekat pusat agensi dekat Pekanbaru, Kelang. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, masya-Allah, terima kasih kepada yang berbahagia PJS Tuan Haji Fauzan, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada anda yang setia menonton Kembali Ilmu di Facebook Tuan Haji Ismail HPA TV Herba, dan insya-Allah kita terus bersiaran setiap hari untuk anda. Terima kasih lagi sekali. Kita tutup program ini dengan membaca lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah.